Perikatan Nasional pun tidak terlalu hentam secara serius. Kenapa? Sebab ketika dua kapal tentera China datang ke pelabuhan Pulau Pinang, Dominic was there. Pimpinan gerakan pun dekat situ juga menyambut. So macam mana mereka nak hentam kalau rakan pimpinan pun ada yang sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua penonton-penonton yang sedang mengikuti Roket Sembang Santai. So bersama kami malam ini, saya Farid. Tapi sekejap kita akan kenal lebih lanjut. So nama? Okay, hai Farid, nama saya Ong Chun Wei atau lebih dikenali sebagai Wayne di parti khususnya. Umur 35. Okay. Farid pula? Saya nama panjang saya Muhammad Farid bin Muhammad Azmi. Tapi dalam politik ataupun orang lebih kenali saya dengan Farid Maulud. Sebab apa Maulud tu dia ada cerita dia lah. Cerita dia disebabkan saya lahir hari Maulidur Rasul. Jadi untuk masa tu my late grandfather dia letakkan nama Maulud itu sebagai nama family name. So sampai sekarang saya guna, saya rasa nama tu bagi luck lah kepada saya. Dan sangat bermakna. Betul sebab dibagi oleh arwah atuk saya kan. Jadi saya carry forward nama tu sampai sekarang. So orang kenal saya dengan Farid Maulud lah. Saudara Wayne, boleh cerita sikit latar belakang dan juga mungkin pengalaman dalam DAP. Pengalaman dalam DAP. Okey, saya kalau nak cerita tentang latar belakang bagaimana saya menyertai DAP, kalau imbau kembali saya mula menyertai parti tahun 2014. Okey, semasa tu saya tengah belajar di UKM, Sains Politik. Dan masa tu saya buat kajian, banyak kajian tentang tentang pentadbiran ataupun politik di negeri Selangor. Dan masa tu negeri Selangor ditadbir ataupun di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat ketika itu dan sekarang Pakatan Harapan. Dan banyak saya tengok pencapaian di negeri Selangor dan saya teruja dan teringin nak lihat sendiri dengan secara mendalami bagaimana parti-parti komponen di pakatan ni mentadbir negeri Selangor tersebut. Dan masa tu kebetulan saya nampak satu iklan melalui Facebook kalau tak silap, program Rocket Internship. Rocket Internship. Jadi saya pun cuba nasib lah, saya pun hantar nama dan terpilih. Dan masa tu saya terima panggilan, saya masih ingat dari pejabat Parlimen Seputih. Waktu tu saya duduk di Salasau. Di mana dia bawa kawasan Seputih juga. Dan saya pergi interview. Dan semasa saya interview yang menarik dan saya masih ingat adalah masa tu ketika itu di Parlimen Seputih, ahli parlimen kita saudari Teresa Kok. Ketika itu kita masih pembangkang di federal dan dia telah bagi satu cadangan yang bagus bagi saya. Dia kata kalau Wayne ni minat dengan dasar awam, lebih baik kalau kita pergi tengok politik di negeri Selangor. Sebab negeri Selangor ni pakatan jadi kerajaan. Kalau di Seputih saya pembangkang katanya. So mungkin tak banyak lah boleh terlibat dalam. So maksudnya dia nak suruh you tengok cara pentadbiran kerajaan negeri. Cara membuat dasar awam. Saya pun kata okey. Masa tu dia membawalah pergi ke pejabat Kinara. Dan sifu saya Eng Zihan. Masa tu saya send break, saya diberi peluang 3 bulan untuk belajar dengan dia. Dan selepas 3 bulan betul saya tengok parti DAP ni satu parti yang progresif yang betul banyak memberi perubahan kepada kehidupan rakyat khususnya warga Selangor. Saya pun ambil keputusan untuk join DAP secara rasminya lah. Maksudnya mula dengan kajian untuk di peringkat master kan masa tu kan? So sebelum tu saya nak tanya juga, you punya latar belakang pendidikan? Actually saya first degree was economy di UUM. Dan saya tahu Farid pun dari UUM kan. Sama-sama. So maksudnya you adalah my senior? Senior jugalah saya masa tu 2009.
2009 ke 2012 saya belajar di UUM, first degree ekonomi. Okay. Farid? 2009 saya masih ambil UPSR. Oh, okay. Memang super senior lah. Kita memang super senior lah. Okay. I masuk UUM tahun 2017. Saya masuk ambil subjek pentadbiran perniagaan. Bawa COB. Bawa COB. School of Business Management lah. Saya CAS. Saya masih ingat CAS. Tapi sekarang dah tukar ke COB dah. Dah tukar ke COB dah. Betul. Sebab saya ada kawan-kawan account pun daripada school yang sama. Kalau Farid masih boleh ingat Inasis. Saya dulu Inasis Bank Rakyat. Bank Rakyat. Bukit Kaci. You? Saya YAB. Yayasan Abu Ghari. So nama pun glamour kan, YAB. Yayasan Abu Ghari lah. So singkatan dia YAB. So maksudnya daripada zaman universiti dah bawa gelaran YAB lah. Kebetulan. So soon lah. Ya. Okay. So kalau saya pula dalam DAP ni saya mula bersama dengan DAP tahun 2014 juga. Cuma bagaimana saya boleh sebab saya bukan asal keluar zaman remaja terus masuk politik parti DAP, bukan. Saya membesar dalam family keluarga UMNO. Okay. Dan juga waktu PRU 13, PRU 12, masa tu saya, walaupun saya masih muda waktu tu, saya berkempen untuk UMNO. Masa tu mungkin belajar sekolah menengah. Okay. Dah so, aktif lah. Betul, dah aktif. Masa tu pun belum masuk pemuda UMNO lagi, tapi kita dah aktif gerakkan program-program pemuda UMNO di kawasan lah. Okay. Putra kan? Kalau masih ada Putra. Putra tu MIC. Okay. Kalau kita panggil pemuda UMNO lah. Okay. So lepas tu saya ada satu program, saya kenal saudara Zairi K. Johari lah. Okay. Waktu tu saya MC, pengacara untuk sebuah program. Dan dia adalah VIP untuk majlis program tu. Dan juga kalau boleh saya review, sebenarnya saya boleh berbahasa Cina. Ni hao. Wow. Xiao xie waktu hua xiao. I see. Okay. So sekolah rendah saya sekolah Cina, kemudian saya sekolah menengah. Mix school. Okay. And then saya jumpa Zairi waktu tu, saya MC waktu tu menggunakan dua bahasa. So dan dia bagi kad kepada saya. So waktu tu lah saya kenal DAP. So jadi lepas dia, tu wakil rakyat yang pertama Farid kenal. Masa tu yes, dia wakil rakyat pertama yang saya kenal daripada DAP lah. Masa tu agak takut-takut. Masih was-was. Walaupun dah lama dengan politik. Dah terlibat dengan suasana politik. Yalah, sebab you see dalam family yang berlatar belakang kat UMNO, untuk kita bersama DAP ni satu benda yang luar biasa lah ketika itulah. Tapi saya tertarik dengan cara kerja, because dalam DAP selama yang saya tengok ini, menjadi ahli DAP, pemimpin DAP, yang pertama adalah rakyat di hadapan. So maksudnya kita bekerja keras untuk rakyat. Setuju. So dari situlah saya lihat DAP dan saya rasa saya sesuai dalam DAP lah. Jadi masa Farid join DAP, sebab tadi Farid kata family pun UMNO. So apa komen ataupun reaksi masa tu? Dari segi family, ada juga family jauh yang mungkin kritik, tapi family saya sendiri, parents, adik-beradik saya sangat support lah. Actually mereka sangat support saya dalam apa bidang sekalipun. Dia memang support. So kalau saya cakap saya nak pergi ini, dia akan support. Dia akan support as long as I buat benda yang betul. Kita bukan ambil rasuah, kita bukan salah guna kuasa. So as long as benda tu betul dengan rezeki yang halal, so why not? Satu lagi, orang selalu actually dalam among Malays lah, dalam kalangan orang Melayu, melihat DAP ni satu benda yang menakutkan bagi mereka. So dia tak sangat luar biasa. Waktu itu sangat luar biasa kalau orang Melayu masuk DAP. Sebab tu waktu itu tak ramai pemimpin dari DAP yang Melayu. Dan juga bila masuk DAP je orang akan marah. Sampai sekarang pun orang hentam lah. So orang kata macam-macam lah kan. Tapi to me, selagi saya buat kerja untuk rakyat, untuk bantu rakyat, tak ada siapa boleh kata apa-apa kat saya lah. Saya yakin keputusan ni yang terbaik lah kalau kan. Dah terbukti. Betul. So dah hampir 10 tahun lah. Bagus. Jadi sekarang Farid masih dekat pejabat YB Zairi lagi? Betul. Sekarang saya berkhidmat sebagai pegawai khas kepada
YB Zaril selaku Exco infrastruktur pengangkutan dan digital lah. Dalam kita punya office, pengkhususan portfolio saya adalah kerja raya dan juga utility lah. Termasuk JKR, TMB dan utility yang ada di atas jalan. So itu portfolio yang perlu saya pegang lah, dan yang dipertanggungjawabkan pada saya lah untuk saya urus. Kalau you nak tahu, komplain tertinggi di KKR, ini data KKR, komplain tertinggi berkaitan jalan adalah daerah Timur Laut. Nombor 3 tertinggi. So I perlu deal dengan aduan lah. Tapi bagus juga sebab depa komplain, baru kita boleh buat kerja dengan efisien. Ya, betul. So begitulah. Jadi selama Farid bersama dengan kerajaan Pulau Pinang, jadi apa pandangan Farid sebagai mungkin rakyat ke, orang muda ke terhadap kerajaan yang ada sekarang ni, Pulau Pinang? Saya melalui fasa sebelum maksudnya saya membesar dalam fasa sebelum Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, dan sebelum tu waktu tu gerakan MCA lah. Gerakan. So waktu pertukaran tu mungkin saya masih di bangku sekolah, kita tak nampak sangat. Tapi PRU 13 kita nampak banyak benda yang memberi impact yang sangat baik untuk rakyat. Satu benda yang mungkin ramai tak tahu, dulu BRIM diperkenalkan tahun 2012 oleh Datuk Seri Najib. Di Pulau Pinang kita perkenalkan Air Sejahtera 2009. So maksudnya dengan surplus yang ada ketika itu, kerajaan negeri boleh salurkan peruntukan untuk membantu rakyat pada tahun 2009. Kemudian diikuti oleh Najib lah. Tapi ini kadang-kadang orang kata benda yang baik tak apa. Betul. Sagi orang kata kita meniru pula kan. Tapi sebenarnya itu adalah fakta. Kan? 2009 Negeri Pulau Pinang kita laksanakan inisiatif untuk membantu balik. Jadi maksudnya apa yang kerajaan negeri Pulau Pinang ataupun DAP buat tu benda yang betul. Sehingga di peringkat federal pun masa Najib dia akan ambil contoh kita. Sebab why not kita bagi semula kepada rakyat, kan? Tentang hasil yang kita ada, kita kongsikan bersama rakyat. Itu adalah satu kerajaan yang efisien. Itu pun antara sebab saya rasa teruja sebab saya buat kajian tentang kerajaan negeri Selangor. Sebab itu antara sebablah saya join Pakatan DAP, sebab nak jadi sebahagian part of government. So bila you cakap part of government, you sebenarnya saudara Wayne adalah adun. Cuma saya nak tanya, ini penggal pertama kan? Penggal pertama. Penggal pertama. Saya nak saudara Wayne kongsikan sedikit apa sebenarnya cabaran sebagai adun, especially adun untuk kerusi DAP, dan juga orang muda dalam membuat dasar-dasar untuk negeri. Cabaran tu mungkin bagi saya, daripada kita kata satu cabaran, mungkin saya rasa itu satu platform lah. Dan platform ni seperti apa yang saya kata tadi, saya mula dengan pembantu kepada seorang adun dan exco juga. Dan itu satu pengalaman yang penting bagi saya sebagai seorang wakil rakyat yang baru, muda. Dan disebabkan pengalaman tersebut, jadi saya dapat catch up lah kerja tugas saya sebagai adun yang walaupun penggal pertama dengan cepat, dengan laju. Itu satu perkara yang saya memang nak berterima kasih lah kepada parti kita. Walaupun semasa saya menyertai pasukan Eng Zihan, masa tu saya masih belajar, umur 25 tahun. Tapi dia dah bagi saya peluang untuk terlibat secara langsung dasar-dasar kerajaan negeri Selangor. Dan satu perkara yang saya rasa saya boleh bangga yang saya terlibat adalah bas Selangor. Bas percuma di Selangor. Masa tu sempat DEPSI kan, kita banyak pergi lawat universiti-universiti, khususnya IPTA lah. Dan kita banyak jumpa dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Dan saya masih ingat ada satu kunjungan tu, kita pergi ke UM. Universiti Melaya. Masa tu ada perwakilan dia minta supaya kita boleh bawa masuk bas tu ke area PJ untuk meringankan beban tu. Dan akhirnya kita pun ada tukar dia punya laluan, dan benda tu dah manfaatkan ramai pelajar lah. Jadi ini saya rasa satu pengalaman yang cukup
menarik dan penting bagi saya. Dan sekarang saya dah jadi adun pun, saya dapat manfaatkan apa yang saya telah belajar selama ni untuk terus berkhidmat kepada pengundi-pengundi saya di Belakang. Ya. Maksudnya kalau boleh saya katakan bila kita ada pemimpin muda dalam DAP yang membuat dasar untuk negeri, kita lihat apa itu masalah kalangan mahasiswa dan benda itulah yang kita implication to the student. So maksudnya Saudara Win telah membuat satu dasar yang bagus untuk meringankan beban pelajar-pelajar. Turut serta lah. Bukan saya buat, bos saya yang buat, tapi saya turut serta. Dan itu satu. Tapi itulah, kalau tak ada Saudara Win pun benda tu tak sampai. Kebetulan ada pertemuan dengan mahasiswa. So, sempat dan bawa suara mereka, pandangan mereka, kehendak mereka. Itulah. Tapi itulah, bila kita lihat kerajaan negeri Selangor, daripada sebelum ni kita sangat kuat di Selangor. Kemudian kita dalam keadaan sekarang, kita ada pertambahan pembangkang. Dari 5 orang kepada 22 orang. Drastik juga. Okay. So persidangan DUN. Ketua bangkang dia Datuk Seri Azmi Ali. Bagaimana hangatnya sidang DUN? Hangat dia kalau bagi saya rasa setiap bukan saja di Selangor, setiap dewan persidangan, selagi ada pembangkang mesti ada isu yang kena bentangkan. Dan saya nampak ini perkara tapi di Penang berlainan sikit. Di Penang dia kurang, dia suam-suam. Okey. Tapi bagus juga kita ada dua pandangan yang berbeza. Itu bagus untuk check and balance lah. Saya rasa ini pun apa yang rakyat nak tengok dan lihat. Cuma sebagai rakyat juga ataupun sebagai wakil rakyat juga, kita harap masa kita buat persidangan dewan, perbincangan tu ada benda yang konduktif lah. Bukan nak bantah semata-mata. Betul. Kalau kita bantah pun, kita kena provide solution ataupun alternatif ataupun cadangan. Betul. Kalau setakat buat bantahan, siapa pun boleh buat kan. Sebab tu kita harap dalam sidang DUN sebenarnya dia bukan perbahasan retorik politik semata-mata, tapi dia lebih kepada manfaat rakyat. Dan mungkin kadang-kadang pembangkang dia ada je idea yang mungkin bernas, yang mungkin pihak kerajaan boleh ambil tengok dengan serius. Tapi bila melibatkan soal politik ni, kadang-kadang mereka suka menggunakan platform itu untuk tonjolkan diri mereka tau. Jadi untuk buat benda tu, so dia mainlah dengan retorik politik kan, menggunakan bahasa-bahasa politik. So as a backbenchers di DUN Selangor, macam mana you atasi benda tu? Attack politik. Sebab saya ada tengok juga sidang DUN Selangor baru-baru ni. Website pembangkang YB Afif yang dulunya di Penang, lompat ke Selangor. Sebab tu di Penang dah tak bising. So dia bising kat Selangor. So bila dia buat provokasi macam tu, bagaimana you as a backbenchers untuk DUN Selangor protect the government? Kalau benda tu dia nampak sangat satu provokasi, saya rasa sebagai backbencher kita jangan terikut sangat dengan trap dia. Kita teruskan apa agenda kita jelas, kita nak bawa perubahan, nak bawa kebajikan rakyat. Jadi teruskan apa yang kita nak bentangkan. Sebab setiap kali persidangan, setiap kali perbahasan, setiap adun backbencher dia akan dibagi masa yang agak terhad. Kalau kita ikut sangat apa yang mereka nak bawa, naratif dia, saya rasa itu akan bazirlah peluang kita sebagai wakil rakyat untuk bawa suara pengundi kita. Betul. So beside DUN, di kawasan, okey. Saudara Wayne buat apa sebagai adun di kawasan? Di kawasan saya rasa core business kita, of course kita berkhidmat, turun padang, pergi program, ziarah rumah, itu dah sudah tentu. Dan setiap kali kunjungan kita ataupun setiap kali turun padang itu sudah pasti ada perkara-perkara yang kita dapat belajar. Dan yang selama setahun ini saya rasa yang paling saya terlibat adalah case scam. Betul. Case scam sebab walaupun kita dah banyak kali buat hebahan ataupun banyak kali ambil peluang semasa ada majlis kita buat ceramah semua, saya selalu sentuh tentang sindiket-sindiket yang
terbaru pun, ini sebagai satu peringatan kepada orang awam pun masih ada orang yang akan jadi mangsa lah. Betul. Sebenarnya saya pun ada juga cerita berkenaan dengan scam ni. Sebab dulu sebelum saya berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Esko, YB Zairil, saya berkhidmat kepada pegawai seranta kepada Adun Seri Delima ketika itu, saudari Sherina Abdul Rashid yang sekarang ahli parlimen. So memang scam antara aduan yang tinggi di kawasan. Majoritinya mungkin orang-orang yang single ataupun mereka yang berusia. So sebab itu lepas itu kita perkenalkan satu program nak share dengan saudara Win. Kita panggil program ni macam celik digital lah. So we teach them how to use the apps. Kita ajar mereka apa yang sebenar, contoh macam bank kan. Kadang-kadang bank punya website link tu nampak macam genuine tau. Tapi sebenarnya di belakang tu dia palsu. So benda tu kita dah masukkan kita punya ID dan password. Dari situlah scam terjadi. So literasi begini kita adakan kelas-kelas digital di kawasan. So ini antara benda yang kita terima. Memang saya tak nafikan aduan untuk berkenaan dengan scam masih banyak. Betul. Cuma kita rasa perlu ada inisiatif lagi untuk kita buat meningkatkan kesedaran. Betul. Itu sebab di Selangor Depsi sendiri pun kita dah tubuh satu unit khas dan kerjasama dengan polis. Kita buat roadshow ke banyak kawasan, kita jemput polis-polis yang berkenaan untuk ceritakan sindiket yang terbaru, buat penjelasan penerangan terbaru, dan sekiranya kita terlibat dalam sindiket ni, apa harus kita buat. Contoh 997. Betul. Mungkin penonton hari ni ada yang belum tahu. Mungkin kita ambil peluang ni cerita sikit lah. Kalau sekiranya kita tertekan link ataupun disalahgunakan kita punya credit card di misuse, boleh juga kita call 997. Dalam masa sebelum capai masa 24 jam masih sempat untuk dia block transaksi tersebut. Betul. Dan juga sebenarnya beside love scam dan sebagainya, ada juga sekarang ini untuk pengetahuan semua penonton di benda ni selalu terjadi di kawasan luar bandar tau. Sebab mereka guna WhatsApp. Kadang-kadang mereka hantar kad jemputan. Dia dekat hantar kad jemputan tapi dalam file yang agak pelik. So bila you tekan file tu, dia akan curi data kita lah. Betul. Kemudian tiba-tiba akan dapat mesej, nak pinjam 100, nak pinjam 200. Banyak kali kita terima. Sebab tu kita ajar kepada orang awam di luar sana, kalau terima mesej-mesej yang pelik-pelik begini, contoh macam biar saja. Jangan tekan. Sebab bila you tekan, dia trigger you punya data. Macam kad jemputan, dia boleh je hantar JPEG. Tapi kenapa kena hantar file? So benda tu sebenarnya kita tak salahkan. Kadang-kadang kita punya pengetahuan juga tentang benda itu kan. Kita excited untuk tekan ataupun mungkin saudara mara terdekat kita. So kita intend untuk pergi klik lah. Tapi sebenarnya dia adalah scam. So benda ni yang perlu kita hati-hati. Dan juga kita perlu mengingatkan bahawa agensi kerajaan tidak akan call kita. Betul. Tidak akan guna handphone untuk call kita. Betul. Sebab saya pernah juga ada case yang dia terima message tapi bukan dari bank kononnya. Dia kata kredit kad dia telah ada transaksi sekian amount. Kalau transaksi tersebut bukan dilakukan oleh owner tu, sila hubungi telefon sekian-sekian, dan nombor telefon bimbit. Dan macam tu usia 60 lebih lah. Dia bersara single. So dia memang hidup dia bergantung kepada simpanan dia. So dia pun sebab dia ni jadi mangsa. Habis semua 90,000 simpanan dia. Betul. Sebab tu saya juga harap sebenarnya wakil-wakil kita di parlimen boleh lihat benda ni secara lebih serius. Especially mereka-mereka yang dapat data kita ni entah daripada mana. Kan? Tiba-tiba dia boleh dapat nombor phone kita, nombor bank kita. So benda-benda ni perlu kita lihat lebih serius. Yalah, perkara ni sebab kita sekarang zaman yang canggih, zaman IT. Jadi mudah kita terperangkap dengan scam ni lah. Dan sebut tentang IT, saya pun ada baca berita tentang semiconductor. Semiconductor. Saya rasa di Malaysia sendiri, selain Selangor, Penang pun antara peneraju lah di industri semiconductor ni. Jadi apa pandangan ataupun komen
Farid tentang So kalau semua tahu Pulau Pinang 50 tahun. Sebelum 50 tahun dulu. Kawasan Bayang Lepas tu is a paddy field lah. Okay. Kan lepas itu inisiatif kerajaan ketika itu untuk wujudkan free industrial zone di Bayang Lepas. Sejak itu Pulau Pinang membangun dengan pesat dari segi E&E lah. Elektronik dan juga electrical lah. Dan juga semiconductor di Pulau Pinang ni dalam tempoh 5 tahun belakang ini dia telah menyuntik sebanyak 184 bilion untuk kita punya ekonomi. Dan pentingnya kenapa bila ada perkembangan dari segi semiconductor di Pulau Pinang, sebenarnya dia memberikan peluang pekerjaan yang berterusan lah. So anak-anak Pulau Pinang tak perlu fikir untuk ke Singapura, tak perlu fikir untuk ke luar negara, tapi boleh teruskan kelangsungan hidup mereka di Pulau Pinang dengan ada pertambahan lebih 70,000 peluang pekerjaan. Dan saya rasa peluang pekerjaan tu yang high income opportunity. Betul. Tapi dan benda yang agak menarik sebenarnya, saya ada juga pergi lawatan ke kilang-kilang di Pulau Pinang. Bila saya jumpa dengan pekerja-pekerja di sana, kita tanya, you rasa pada mana? So kebanyakan mereka pun bukan daripada Pulau Pinang. Bukan. So dari negeri-negeri jiran. Ada yang daripada Perak, ada yang daripada Kedah, dan mostly daripada Kedah, Kelantan. So sebenarnya orang tertarik dengan Pulau Pinang. Walaupun kita dimomokkan dengan ini negeri DAP kan, tapi bila ada peluang pekerjaan ini, orang kita dah lupa sekejap soal politik itu. Yang paling penting adalah kelangsungan hidup kita. Dan semiconductor di Pulau Pinang, kita memberi suntikan 40% GDP untuk Malaysia. Dan untuk kita sebagai kerajaan negeri, untuk kita teruskan kembangkan kita punya area semiconductor di Pulau Pinang, kita perlu perkukuhkan jaringan yang melibatkan infrastruktur lah, jalan, electricity. So kalau saudara Win ada baca baru-baru ni, Pulau Pinang juga kita ada usaha sama dengan TMB. TMB telah melabur lebih 500 juta ringgit untuk membina projek talian atas 275 kV. Di sebelah jambatan Pulau Pinang dibina menara-menara monopol dan juga iconic tower lah berbentuk pinang. Dan benda tu untuk supply electricity kepada Pulau Pinang. Kalau sekarang ini kita guna lebih kurang 900 megawatt Pulau Pinang, dan dengan adanya projek baru ini the maximum cap untuk boleh sampai 2000 megawatt. Dan diinvest oleh TMB. Dan sebenarnya ini sangat penting sebab pertama kita nak pastikan sumber tenaga di Pulau Pinang itu mampan. Sufficient. Keduanya, bila kita ada projek Pulau Silicon di selatan Pulau Pinang, kita sedang tambah Pulau Silicon itu. Saya baru pergi 3 minggu lepas naik boat. Antara orang yang terawal pijak kaki di Pulau Tambak lah. So agak bangga lah. So Pulau Silicon itu juga akan menjadi hub untuk industrial lebih future industrial zone. So memang kita membayangkan dengan teknologi AI di situ. Bukan itu sajalah, situ juga terjadinya adanya depo LRT lah. Dan you see bila kita ada satu tenaga electricity yang mapan, jaringan pengangkutan yang baik, yang lengkap, tambahan dengan projek LRT yang diumumkan oleh PMX Belanjawan tadi, kita teruskan dengan projek LRT daripada Bayang Lepas, depo Pulau Silicon Bayang Lepas kita panggil sebagai Mutiara Line, sehingga ke Penang Central. Now you see this. Pelajar ataupun pekerja-pekerja lepasan graduan ke apa ke daripada Kedah, sekarang mereka perlu drive ke Pulau Pinang untuk ke Bayang Lepas. Lepas ini mereka ambil KTM terus ke Penang Central. Penang Central naik LRT terus ke Bayang Lepas. So benda ini adalah satu benda yang sangat penting buat ekonomi Pulau Pinang itu sendiri dari segi dan mungkin dia akan bawa impak ke seluruh utara. Betul. So dengan juga projek pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang, sebenarnya sekarang ni Pulau Pinang dia
dalam keadaan membangun dengan sangat pesat dan concurrent. So we expect that another 10-20 years Pulau Pinang adalah tempat anak-anak muda lepasan ijazah datang dan bekerja di sini. Of course kos sara hidup akan tinggi sikit lah. But then itu juga menunjukkan bahawa pendapatan kita pun tinggi. Bila orang tertarik dengan kita disebabkan kita ada sumber yang pelbagai, peluang pekerjaan yang bagus. Peluang pekerjaan yang bagus. Benda ni adalah benda yang bagus. Dan tak perlu kita elakkan lah. So Saudara Win, saya nak tanya you sebelum saya terlupa, Selangor ni dia terkenal dengan pelbagai skim subsidi. So bagaimana nak imbangi antara bantuan dan juga mengurangkan hutang negeri? So, bila you spend money, you juga kena earn something. So macam mana you nak balancekan benda? Saya boleh kata macam tu lah. Kita Selangor, kita mampu menawarkan pelbagai insentif. Itu adalah satu hasil daripada ketelusan kebijaksanaan dalam pengurusan kewangan negeri Selangor. Dan saya tidak lihat disebabkan kita menawarkan pelbagai insentif ni akan meningkatkan hutang kita, tidak. Dan of course dari semasa ke semasa kita kena buat penilaian semula setiap insentif yang ditawarkan. Sama ada kita perlu tambah ataupun perlu membuat penyiasaran semula. Dan saya yakin dengan potensi yang ada di Selangor dan dengan kepimpinan yang ada sekarang, kita mampu menawarkan lagi banyak insentif. Of course, insentif ni rata-rata penerima dia adalah dari golongan yang mungkin berpendapatan rendah. Jadi B40. Jadi harapan saya sebagai anak muda ataupun wakil rakyat Selangor, sebolehnya kita perlu meningkatkan pendapatan warga Selangor. Jadi semasa mereka punya pendapatan dah okey, mereka tidak akan bergantung dengan insentif ini. Jadi di situ saya rasa lagi satu perkara yang kita perlu lihat lah. Perlu lihat. Sebab saya juga ada terbaca komen-komen positif lah daripada rakyat-rakyat di actually bukan saja rakyat di social media. Tapi juga kawan-kawan saya di UiTM lah. Oh, okay. So, bila saya berbual dengan mereka tentang insentif yang ditawarkan oleh Selangor, mereka happy. So ini adalah satu kejayaan lah. Sebab dari lahir sehingga berkahwin, berumah. Sekarang kalau berkahwin dapat berapa? Kahwin tu dia tak ada tapi anak dia ada. Baby dia ada. Okay. Dia anak emas. Ada satu saving plan bagi anak dia lah. Okay. Lepas tu dah berusia nanti usia emas dah jadi warga emas nanti, dia akan dapat voucher. Voucher pun actually dulu tak ada. Dulu skim ni kita kenali sebagai skim usia emas, mesra usia emas. Sebelum ni dia berbentuk duit khairat. Kalau tak silap RM2,000. Khairat kematian lah maksudnya. Yes, khairat. Lepas tu kita ambil pandangan dari penerima tu. Dia kata tak, duit ni saya tak dapat nak enjoy. Sebab kalau saya dah pejam mata nanti, saya punya anak, saya punya waris dapat. So kita fikir betul juga. kita fikir betul juga. Itu sebab saya kata kita kena nilai dari semasa ke semasa kita buat penilaian terhadap insentif yang kita tawarkan. Betul. So kita buat satu penambahbaikan. Kita jadikan skim SMU ini, skim mesra usia emas ni sebagai satu hadiah. Hadiah kepada warga emas dalam bentuk voucher lah, RM150. Maksudnya sesiapa yang umur 60 tahun ke atas yang menetap di Selangor, setiap tahun dia boleh dapat voucher ni RM150. Dan of dia course boleh redeem. Dia redeem RM150 dalam bentuk voucher untuk beli belah. Dan satu hari nanti semasa dia dah tak ada, khairat tu memang masih ada, cuma dia kita kurangkan jadi RM500 lah untuk waris dia. Tapi semasa warga emas ni ada, dia dapat enjoy setiap tahun RM150 dan dia tidak tengok pendapatan dia. Yalah, warga emas of course dia tak kerja kan. Semua orang entitled. Selagi dia umur 60 tahun ke atas, warga Selangor dia dapat. Jadi itulah satu kerajaan yang bertanggungjawab. Dia bukan bagi semata-mata, dia akan nilai semula, dia akan susun semula. Ini semua penting. Betul. Macam sama juga di Pulau Pinang. Anak-anak yang baru lahir di bawah umur 2 tahun, mereka dapat RM200 atau RM150. Saya tak berapa ingat tepat dia punya angka. Tapi mereka dapat. Maksudnya
baby dapat, suri rumah dapat, ibu tunggal dapat, warga emas dapat, karat kematian dapat. So inilah saya kata kerajaan yang baik. Melihat kepada kelangsungan kehidupan rakyat. Macam mana untuk kita bantu, kan? So program-program macam ni antara salah satu benda yang kita buat di Pusat Khidmat lah. So orang akan datang ke office kan, orang datang office tanya kita macam nak submit. So kita akan bantu mereka. Begitulah. So mungkin saya nak tanya soal saudara Win sekali lagi. Saudara Win juga setiausaha Depsi. Setiausaha Depsi. Apa saudara Win punya pandangan kepada Depsi? Pandangan dari segi cabaran ke? Cabaran ataupun mungkin you punya saranan ataupun harapan. Saya rasa cabaran tu memang ada. Kalau kita tengok sejak 2 PIU yang lepas, kita DAP tidak lagi tanding di bawah logo DAP tetapi Pakatan kan. Jadi kalau bagi anak muda nak tengok roket, bendera roket ni dah jarang dah. Betul. Apatah lagi logo Depsi. Betul. Jadi ini satu cabaran untuk kita nak kenalkan parti kita, pemuda kita, Depsi kita. Itu sebab kita kena buat banyak roadshow, pergi ke institusi pengajian tinggi, pergi ke sekolah menengah, pergi ke program-program anak muda untuk kenalkan apa itu Depsi. DAP mungkin mereka masih ingat, tapi Depsi tu mungkin mereka tidak berapa kenal. Jadi sebagai setiausaha Depsi Malaysia, saya rasa ini satu tanggungjawab ataupun satu task lah yang saya nak buat. Dan saya rasa anak muda ni mungkin kalau once dia dah kenal dengan Depsi, dia akan minat. Sebab DAP ni antara parti yang paling banyak bagi peluang kepada anak-anak muda. Tengok di Selangor sendiri, dari 90 orang ahli majlis, 23 orang Depsi. Di DUN kita ada 5 orang Depsi. Tapi kalau kita tengok di sebelah sana tak ada wakil muda lah. Adalah Dr. Afif tu kalau boleh dikirakan muda lagi. Okey. Dan tengok di DAP pun kita nampak kepelbagaian. Dan selalu kita kalau kita sebut kepelbagaian, mungkin rata-rata akan fikir kepelbagaian tu dari segi kaum. Sebenarnya tidak. Kepelbagaian tu mungkin dari segi jantina, dari segi umur. Kalau kita tengok, ambil contoh di DUN Selangor, dari 15 orang adun kita, nampak kepelbagaian. Ada wanita, betul, ada anak muda, ada pelbagai agama, pelbagai kaum. Betul. Actually cabaran kita pun hadapi cabaran yang sama juga. Macam di Pulau Pinang, macam saya sendiri untuk menggerakkan Depsi, kadang-kadang mereka tak sedar pun mereka Depsi. Tak sedar mereka mereka Depsi. Sebab Depsi ni dah automatik. Bila you masuk parti, bawah umur 35 secara automatik. So ada juga yang tanya, kena register. So tapi isu dia sekarang adalah macam mana kita nak attract orang muda untuk satu menyertai politik, satu lagi berminat tentang politik, dan juga menyertai DAP. So itu juga cabaran kepada kita sebenarnya. Dan pandangan saya, bila berlakunya situasi begini, yang paling penting adalah kita sendiri yang tunjukkan karakter yang baik kepada mereka. Betul. Macam saudara Win sebagai seorang adun. Bila saudara Win sebagai seorang adun muda tunjukkan ciri-ciri yang baik, sebenarnya benda ni menarik perhatian, kan? Macam saya sendiri, ketika saya masa tu form 5 masa tu, saya lihat YB Zairil, saya lihat pemimpin-pemimpin yang lain, kita lihat cara mereka bekerja. Kawan-kawan saya yang ketika itu ahli majlis, sekarang dah jadi adun, ada yang dah jadi MP. So mereka bekerja sangat gigih. Dan benda itu juga mendorong kita untuk berusaha jadi macam dia. Betul. Nak kita pun berusaha nak jadi lebih gigih untuk mereka. Sebab yang paling penting, satu benda yang saya mungkin tertarik dengan DAP ni, saudara Win, dia lebih kepada meritokrasi lah. You kena tunjukkan you berkaliber. Ada orang kata dalam DAP ni tak ramai Melayu. Kenapa? Ada juga yang tanya saya, kenapa you tak
bertanding top position lah. Kenapa you tak diberikan top position? I cakap dekat dia. And the issue sekarang ni adalah macam mana kita nak yakinkan sebenarnya kita pun layak. Sebenarnya kita pun rasa kita masih banyak benda lagi kita tak tahu. Kan? Nak bandingkan diri kita dengan pimpinan-pimpinan yang lain yang mana mereka dah berpengalaman lebih berpuluh-puluh tahun. Mereka ada yang pimpinan kita yang dah pernah ditahan ISA pun. Ada. So, contohnya saudara Kit Siang. Bagaimana dia berjuang ketika umur 20-an sehingga sekarang keseluruhan kehidupan politik dia, karier politik dia tak pernah merasai sebagai anggota kerajaan. So, dan dia bersara ketika kita dah jadi kerajaan sekarang. Dan tak minta apa-apa posisi menteri pun. So, you see, benda tu yang membuatkan kita rasa sangat adore kan, untuk kita kerja keras menjadi seperti beliau. Kan? Itulah sebenarnya harapan saya kan, bila orang kata tanya tentang Melayu dalam DAP ni tak ramai. Sebenarnya ada. Bukan tak ada, ada. Ramai. Sebenarnya ramai. Orang yang tak perasan. Kan? Jadi sebut tentang pimpinan di parti kita. Beberapa minggu yang lepas baru kita ada convention di DAP Pulau Pinang. Jadi dengan adanya pimpinan ataupun kombinasi yang baru, apa hasrat ataupun komen Farid tentang pimpinan yang baru di Pulau Pinang ni? Untuk pengetahuan saudara Wayne juga, saya merupakan MC ketika itu. So di Pulau Pinang ni saya antara MC utamalah untuk program-program convention, acara-acara apa majlis di Pulau Pinang. So kita merasa juga kehangatan pemilihan itu. Cuma secara generalnya apa yang boleh saya katakan adalah pemilihan daripada akar umbi nak melihat kombinasi yang baik. Mereka nak lihat kombinasi yang baik. Kita ada pimpinan yang sangat berpengalaman, yang senior, yang sangat bagus dari segi manage the party itself. Dan mereka nak lihat pimpinan muda juga ke depan. Sebab itu kalau saudara Wayne perasan, kita ada sebenarnya 3 ke tak silap saya. Saudara Yosun Hin ketua pemuda juga tak? Dulu. Lepas tu saudara Fu Yukiong, lepas tu saudara Wei Xiang. So mereka ketiga-tiga tu ada dalam Statekom sekarang. So bagi saya ini juga sebenarnya memberi mandat kepada DAPC bahawa segala perjuangan yang ditaburkan sebelum ini kita menghargai DAPC. Dan apa yang paling penting adalah kita nak fresh mind untuk membawa DAP Pulau Pinang ke arah yang lebih, satu baru, satu lagi lebih holistik. Sebab menjadi kerajaan ini dia satu trend. Bila kita jadi satu kerajaan yang terlalu lama, benda ni juga pernah disebut oleh Niccolo Machiavelli. Dia kata bila satu kerajaan tu terlalu lama, akan ada satu revolusi untuk menjatuhkan kerajaan ini. So bila kita lihat trend membentuk satu kerajaan yang macam sekarang DAP dah 20 tahun, untuk kita kekalkan relevan 20 tahun itu hingga 30 tahun hingga 40 tahun, itu bukan satu benda yang mudah. Sebab orang macam muda-muda sekarang, mereka baru, mereka rasa mereka dilahirkan dalam suasana DAP dah jadi kerajaan. So mereka eager nak tahu macam mana DAP jadi pembangkang. So benda itu yang kita tak nak. Dan benda itulah yang perlu kita pastikan tidak terjadi. Sentiasa ada pembaharuan. Betul. Sebab tu kita kena sentiasa ada pembaharuan. Dan walaupun pelbagai tomahan lah. Kalau saudara Win perasan 2 minggu lepas, 1 minggu lepas, 2 minggu lepas, isu pasal kapal perang Cina. So benda ni sangat hangat di Pulau Pinang lah. Kononnya DAP ni parti komunis membawa tentera komunis datang ke Pulau Pinang. Jadi Farid sebagai sebahagian dari kerajaan negeri Pulau Pinang, bagaimanakah kita nak terangkan isu ni kepada rakyat kita? Sebenarnya saudara Win, kalau you tengok Perikatan Nasional pun tidak terlalu hentam secara serius. Kenapa? Kenapa? Okey, jawapan dia begini. Sebab ketika 2 kapal tentera China datang ke pelabuhan Pulau Pinang, Dominic was there.
pimpinan gerakan pun dekat situ juga Yeah. menyambut. Yeah. So macam mana mereka nak hentam kalau rakan pimpinan pun ada yang sama. situ. Cuma itulah mereka sekarang ni memviralkan, tularkan benda-benda yang tak bagus tentang Dia hubungan, cuba nak kelirukan. kalau you tengok tahun ini merupakan 50 tahun hubungan Malaysia-China. 2 minggu lalu sebelum 2 kapal China datang ke Pulau Pinang, Yang di-Pertuan Agong bersama dengan saudara Anthony Loke dan juga Ngah Koming telah ke China untuk membuat kunjungan hormat. Sebelum itu juga mereka dah datang ke Malaysia. You see secara kerjasama dan hubungan yang baik antara Malaysia dan China, walaupun mungkin ada isu di perairan kita, tapi benda itu tak boleh menyekat hubungan diplomatik kita. Kita kena faham bahawa di Pulau Pinang ataupun di Malaysia secara umumnya, pelaburan yang kita nak adalah daripada China. So, bila kita wujudkan konflik-konflik begini, sebab kita nak berkawan dengan semua. Kita Malaysia, kita tak memihak pada mana negara. Kita friendly to everybody. Macam minggu ini kapal Rusia datang ke Pulau Pinang. Tak ada pula kecoh. Okay, tapi saya nak menjawab satu benda. Yang dimomokkan lah. Dan benda ni juga keluar dalam podcast Keluar Sekejap. Dan saya rasa komen daripada Khairi Jamaluddin dan juga Syahrir agak bias. Sebab apa? 2019 kalau saya boleh tengok dia punya tarikh secara spesifik 2019 25 Februari. Ketika ini 20 anggota Marine tentera Amerika Syarikat telah melawat sekolah kebangsaan Inamam di Kota Kinabalu, Sabah. Tak ada pula jadi isu. Tak ada jadi isu. Kenapa? Bila US Army, Navy datang ke Sabah waktu itu, kita tak create isu. Kenapa sekarang bila datangnya kapal China ke Pulau Pinang, you jadikan isu? Dan mereka cuba dapatkan gambar seolah-olah pelajar mengibarkan bendera China. Kalau saudara Win nak tahu di Chongling Private School. Nama private school. Dalam private school tu dia ada lebih kurang 20 hingga 50 pelajar yang asalnya daripada China. Maksudnya mereka sendiri adalah Chinese China. Warga negara China. Dia kibarkan bendera Pulau Pinang, Malaysia. So yang kibarkan bendera China itu adalah pelajar-pelajar China dari China. So pelajar-pelajar kita pegang bendera Pulau Pinang dan juga Malaysia. Tak jadi isu sebenarnya. Takkanlah kita, kalau saudara Win tengok kalau kita jumpa kedutaan kita di luar negara, UK ataupun di US ke mana-mana, kita bangga kibarkan negara kita. Of course. Sama juga kita letakkan diri kita di diri mereka. Mereka pun bangga dengan negara-negara mereka. Takkan kita dah halang. So benda ni yang cuba dimainkan di media sosial. Dan komen daripada sekali lagi lah saya cakap, komen daripada Khairi Jamaluddin dan juga Syahrir tu agak bias. To me sangat bias dan prejudis terhadap state lah, kepada negeri Pulau Pinang lah. Sebab benda ni bukan benda politik bukan benda yang perlu dipolitikkan pun. Ia adalah berkenaan dengan hubungan diplomatik. Dia kata sambutan terlalu meriah. Kita lihat di sana, sambutan itu tak adalah meriah macam di KL pun. Tak adalah semeriah macam mana mereka menyambut sultan kita, macam mana yang mereka menyambut Yang di-Pertuan Agong kita. So bagi saya itu tidak ada isu langsung dan tak perlu dipermomok-momokkan pun. Dan itu yang terjadi. Cuma itulah macam saya kata tadi, minggu ini kapal Rusia datang. Pergilah tengok. Kan, pergilah jumpa. So tak ada, benda-benda ni tak ada. So hanya disebabkan China, dia lebih kepada political racial lah. Nampak sangat dia punya niat dia tak bagus. Nama itu dia tak bagus. Aduh. Kita ada tak soalan-soalan daripada... Okey, ada satu untuk saudara Farid. Farid ni idola kecil dulu ke? Betul? Okey, itu idola kecil. Idola agak kelakar soalan ni. Okey, idola kecil sebab saya cuba untuk tidak mengingatkan benda ni. Okay. Idola kecil ni satu rancangan televisyen. It's a singing competition. Masa tu memang saya join lah. Memang saya salah seorang peserta idola kecil lah. So masa tu sebab tu lagu-lagu kempen di Pulau Pinang saya nyanyi. Saya pecah rahsia. So itu adalah rancangan televisyen.
waktu tu 2009 saya umur darjah 6, saya masuk program tu lah. So masa saya masuk rancangan tu saya guna nama Maulud. Sebab tu ramai orang tahu Dan masih boleh cam. dah masih boleh cam walaupun dah gemuk sikit. Walaupun dah gemuk sikit mereka masih boleh cam lah. Sebab dia broadcast dekat TV9. Oh, TV9. Okay. Under Media Prima lah masa tu. Yeah. So memang broadcast begitulah. Adalah peminat dia kan. Ramai juga. Hai belajar nyanyi. Malu lah saya. Saudara Win suka karaoke ke? Jarang. Tak pandai. Ada Yalah. satu soalan. Ya. Macam ni untuk Win, tapi mungkin Farid pun boleh jawab. Macam mana bahagi masa dalam politik dan also jadi seorang bapa? Bahagi masa itu memang agak susah. Sebab baby saya umur 2 tahun. Dan banyak moment saya dah miss actually. Sebab masa dia baby kebetulan kempen pilihan raya. Jadi saya masih ingat ada satu hari saya balik ke rumah, sempat main dengan dia. Saya tak perasan pun rupanya dia dah pandai jalan. Jadi saya miss lah moment tu. Saya rupanya dia dah pandai jalan dah seminggu lah, awal saya kata. So sejak itu saya rasa perlu juga saya laksanakan tanggungjawab sebagai satu ayah. So saya akan cubalah mana yang saya boleh. Kalau hujung minggu tak ada program, saya kena spend time dengan dia. Ataupun saya bawa dia ke program saya. Kalau ada train the young politician at least lah boleh teman dia kan. Kalau ada program contoh di taman rekreasi, saya akan cuba bawa dia kan. Kalau ada program yang mana yang diizinkan, saya akan cuba bawakan dia lah. Sebab kalau tak masa saya keluar waktu kerja, dia masih tidur. Masa saya balik dari kerja, dia dah tidur. So memang tak ada time lah untuk teman dia kan. So saya rasa sebagai ayah pun kena cubalah spend time dengan family lah. Saya rasa Farid pun dah ada baby juga kan. Betul. So ada pengalaman yang sama tak dengan saya? Ada, tapi saya unik sikit lah. Sebab saya dengan wife saya berkahwin, masa tu wife masih belajar lagi. Belajar, okay. Full time student. So masa ada baby, baru lahir bulan 7, bulan 7 tu kita dah bubar DUN. Tahun lepas kita bubar DUN. So bulan 8 memang saya fokus kempen. Okay. Lepas tapi unik dia adalah wife saya pergi belajar di Kedah. Okay. Saya dengan baby di Penang. So waktu malam memang saya dengan baby lah. So saya yang buatkan susu, saya yang change the diapers. So most of the time memang saya dengan baby lah. Okay. Cuma dari segi nak bagi masa, you see bila kita dah ada anak, saya rasa benda yang paling penting adalah bahagi masa yang actually benda ni mengajar kita bagaimana kita nak jadi bahagi masa. Time management. Betul. Time management. Sebab macam saya pagi kita hantar Sita waktu itu, balik kerja saya ambil baby dan saya memang dah spend keseluruhan masa saya dengan baby. Sebab baby dengan saya kami berdua je. Di rumah kami berdua je, saya yang jaga malam. Memang sangat penat lah. Memang sangat penat. Tapi dengan kepenatan itulah momen-momen terindah. Yes, momen tu yang momen tu yang mungkin kita tak dapat dah. Yeah. Sebab waktu itulah saya kena bangun 3 kali, pukul 12, pukul 2, pukul 6. Lepas tu saya bangun siap hantar anak pergi Sita, saya pun pergi kerja. Balik rutin yang sama. Dan momen itu bila wife saya dah habis belajar, dia pula yang jaga, saya balik saya tidur. So momen tu dah tak ada lah. Tapi memang setiap minggu saya cuba pastikan bahawa ada time dengan anak. Ada time dengan anak. Sekurang-kurangnya at least kita bawa macam di rumah saya ada swimming pool. Memang saya dah lempak ni dalam swimming pool lah. So itu adalah masa saya dengan dia lah. And then time management tu sangat penting lah. Kalau boleh, because you see anak-anak ni dia kecil waktu tu je. Betul. Lepas tu dia dah besar, dia dah makin lama dia akan ada cita rasa sendiri. Bila dia dah besar nanti dia nak pergi dengan kawan-kawan. So waktu tu lah momen-momen yang terindah yang perlu kita capture. Adalah masa ni lah. Masa ni. So yalah. Tapi Yeah. anak-anak you lelaki ke perempuan? Lelaki. Sama lah lelaki juga. So anak lelaki ni dia buat sikit. Kena bawa dia pergi bersukan. Betul. Sana. Dia akan panjat sana, panjat sini. So macam mana nak bina generasi lelaki yang baru ni supaya ada lebih empati, supaya lebih ada kesesamaan gender, sebab dua-dua ada anak lelaki kan. So macam mana nak
nak besarkan anak lelaki yang lebih berempati lah kepada masyarakat, kepada komuniti. Mungkin Okay, bagi saya macam ni mudah. Saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin. So berada dalam keluarga miskin membuatkan kita peka dengan keadaan sekeliling kita. Membuatkan kita rasa yang kita perlu, macam diri saya, kita perlu buat sesuatu untuk melihat kesusahan orang lain itu. Dan saya juga kena terapkan benda yang sama kepada anak saya. Bukanlah kita nak suruh dia pergi jadi orang miskin ataupun ni. Cuma kita perlu terapkan dekat dia bahawa dalam kehidupan masyarakat tamadun manusia ni ada pelbagai generasi dan ada kepelbagaian latar belakang. Kita tak boleh melihat orang itu dengan pandangan yang serong. So semua benda perlu kita lihat dengan cara yang umum, bahawa kita kena tahu di dalam dunia ini bukan semua orang boleh jadi pemimpin. Bukan semua orang boleh jadi doktor. So masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Sebab itu sama juga dalam hidup ini, bukan semua orang kaya, bukan semua orang miskin. Kita perlu ada sifat empati itu supaya kita boleh jadi masyarakat yang bertamadun lah. Jangan kita pandang yang miskin itu miskin selama-lamanya. Kita perlu ada satu fikiran di mana yang mampu dia bagi bantu. Itu sebab saya bawa anak saya kalau ada program untuk home visit ataupun pergi rumah anak yatim, sebab ada kadang-kadang lain kan, saya bawa dia sekali. Sama juga dengan actually wife saya tau. Wife saya dia Islamic school, and then dia pergi ke Indonesia untuk study Islamic. And then bila dia kahwin dengan saya bawa dia pergi program-program Thaipusam, saya bawa dia pergi Buddhist program. So waktu tu dia mingle dengan sekeliling dan dia faham bahawa dia turut serta, dia terlibat. Dan kita bukan dalam kelompok kita aja. Kita berhidup ni bermasyarakat. Kita hidup ni berlainan gender. Dan yang paling penting adalah sebagai lelaki kita kena menghormati wanita lah. Ya, betul. Okay, satu soalan dah nak habis. Satu soalan panas. Farid bagi Wayne, Wayne bagi Farid. Satu soalan panas each. Panas. Mungkin Farid dulu yang panas. Panas okay. Ini mungkin panas jugalah. Saudara Wayne, sebagai pemimpin muda DAP, apa you punya cita-cita paling tinggi sekali dalam DAP? Position apa yang you nak jadi sekali dalam DAP ni? Cita-cita. Ni kena hati-hati. Actually saya dah kalau bagi saya buat masa sekarang dah capai pun. Saya memang dari dulu lagi saya ada bercita-cita nak jadi ketua DAPSI Negeri Selangor lah. Dan sekarang saya dah jadi ketua DAPSI Selangor dah. Mungkin saya tanya soalan yang sama jugalah kepada Farid. Of course, bila kita masuk politik ni, paling penting adalah untuk kita membuat dasar. Untuk membuat dasar tu you kena jadi seorang pembuat dasar. So itu adalah matlamat saya. Tak kisah daripada peringkat mana. Yang penting adalah dasar yang bagus adalah untuk keterjaminan rakyat dan juga memberi manfaat kepada semua lah. Jadi saya doakan lah. Amin. Okay. Kata-kata terakhir untuk audience. Kata-kata terakhir. Terima kasihlah atas sebab mengikuti Rocket Sembang Santai, dan ini merupakan podcast buat pertama kali lah untuk diri saya. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Buat untuk saya pula kepada komen-komen, mungkin ada juga komen-komen yang negatif. So, cuma apa yang saya nak sampaikan dekat sini DAP bukan sebuah parti Cina, dia adalah parti kepelbagaian kaum. Kalau you rasa you nak bersama dengan DAP, kita alu-alukan. Dan yang di Penang boleh jumpa dengan saya. Yang di Selangor jumpa saya. Nanti saya bantu. Okay, terima kasih semua.